kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya akan menjawab usul ini secara apa yang saya akan baca, dan saya akan sentuh sedikit sebanyak perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat yang berkaitan. Silakan. Yang ada hubung kait dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Tinggi memandang serius perkara ini. Untuk makluman, kementerian ini berperanan dalam menyelaras proses permohonan dan pemilihan calon lepasan SPM dan STPM dan setaraf untuk menyambung pengajian peringkat sijil asasi, diploma dan ijazah sarjana muda ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan institusi latihan kemahiran awam. Suka untuk saya kongsikan di sini, berdasarkan data bagi tempoh 3 tahun terkini, berlaku peningkatan terhadap jumlah penawaran kepada pelajar lepasan SPM melalui EPU online ke program asasi, sijil dan diploma ke institusi pendidikan tinggi IPTA dan institusi latihan kemahiran awam. Pada tahun 2022, jumlah penawaran kepada pelajar SPM lepasan SPM melalui EPU online ke program asasi, sijil dan diploma di IPT dan ILKA Institut Latihan Kemahiran Awam adalah sebanyak 146,091 orang dengan peningkatan sebanyak 3.3% berbanding 141,390 orang pada tahun 2021. Manakala pada tahun 2020, semasa tempoh pandemik COVID-19, penawaran adalah sebanyak 121,354. Walau bagaimanapun, KP turut memandang serius isu ini dan senantiasa melakukan usaha-usaha lagi untuk meningkatkan jumlah kemasukan KIPT. Daripada segi akses dan permohonan, KPT sentiasa mengkaji semula dan menambah baik pelbagai proses dalam usaha memudah dan memaksimumkan akses ke pendidikan tinggi. Dalam konteks pembiayaan dan insentif terutamanya kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah, yang mungkin antara punca kenapa mereka ini tidak ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN turut menyediakan kemudahan wang pendahuluan pinjaman WPP bagi membantu pelajar daripada segi kewangan untuk persediaan awal sebelum mendaftar diri ke IPT. Selain itu, KPT juga telah melancarkan program pembangunan siswa sulung keluarga Malaysia, iaitu sulung pada tahun 2022. Menerusi inisiatif sulung ini, peluang dan pembiayaan penuh kepada anak-anak golongan B40 yang cemerlang dan pertama dalam keluarga, sama ada dia sulung ataupun the first child from the family, berjaya masuk dan anak-anak golongan B40 yang cemerlang dan pertama dalam keluarga berjaya memasuki universiti dapat dipertingkat melalui pelaksanaan kemasukan laluan khas sulung ke 8 buah Universiti Awam Perintis Sulung pada sesi akademik 2022-2023. Pelaksanaan kemasukan laluan khas sulung ini akan diperluas kepada semua 20 Universiti Awam pada sesi akademik 2023-2024 kepada seramai 10,000 orang pelajar yang merupakan wakil pertama daripada keluarga B40 yang berjaya masuk ke universiti. Malah KPT telah melaksanakan program Dharma Siswa B40 TVET bagi membantu pelajar golongan B40 untuk mengikuti pengajian dalam bidang pendidikan dan latihan technical vocational TVET yang disentuh tadi Yoy Pandang, yang mana soal itu akan saya sentuh sekejap lagi, iaitu tentang penyelarasan peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di IPTS sejak tahun 2022. Selain daripada itu, Kementerian Pendidikan Tinggi juga telah memperkenalkan 5 pusat asasi TVET yang akan beroperasi pada tahun ini. Ia melibatkan 5 buah politeknik yang akan bekerjasama dengan 4 MTON, iaitu universiti yang menawarkan kursus atau program TVET di seluruh negara. Selain itu juga, kementerian telah bersetuju untuk melaksanakan sistem pengajian anjal yang memberi pilihan kepada pelajar untuk mengikuti pengajian di rumah dan di kampus secara hybrid, dan juga untuk memendekkan tempoh pengajian daripada 4 tahun ke 3 tahun. Seterusnya, selaras dengan hasrat kerajaan bagi meringankan beban rakyat dan meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi, kos bayaran proses EPU online juga sebanyak RM15 Malaysia untuk mendapatkan unit
ID ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Secara keseluruhannya, isu keengganan pelajar lepasan SPM untuk mengikuti program pengajian tinggi memerlukan perhatian dan tindakan secara kolektif oleh semua pihak. Seperti mana Yang Berhormat Arau cakap jadi. Bagi pihak KPT, Kementerian akan terus memberi perhatian kepada perkara ini dan mencari jalan untuk terus minat pelajar lepasan SPM agar mereka teruja dan memandang serius kepentingan melanjutkan pengajian ke peringkat pendidikan tinggi. KPT juga akan berbincang dan bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Sumber Manusia dan kementerian-kementerian lain yang berkaitan dalam usaha untuk menangani isu ini.